Assalamualaikum dan terima kasih kerana anda masih lagi setia menonton tutorial saya yang kelima. So, hari ini saya akan menerangkan serba sedikit berkenaan dengan push button. So, push button ni adalah satu perkara yang penting. Secara asasnya dia diperlukan untuk sesuatu automation lah. So, dalam bab ni kita akan belajar berkenaan wiring dan programming. Sebelum itu, sekiranya anda rasa video ini bermanfaat, sila subscribe, komen, share and like. Thank you for watching. okey. Sebenarnya ada 3 cara untuk kita gunakan ataupun kita nak buat pendawaian push button. Satu dipanggil internal pull up resistor. Yang kedua kita panggil sebagai external pull up resistor. Dan yang ketiga kita panggil external pull down resistor. So antara ketiga-tiga ni saya lebih suka menggunakan external pull down resistor. Sebelum tu saya akan terangkan bagaimana ia beroperasi. Okey. Mula-mula kita fokus kepada external pull up resistor. Okey, kalau kita tengok dekat pull up resistor ni, okey, kat pull up resistor ni dia ada supply 5V. Ni daripada Arduino. Memang dia ada keluar 5V plus, dan dia akan masuk ke dalam resistor 10 kilo ohm. Okey. Kemudian dia akan pergi ke ini kita punya push button dan akan ke ground. Secara asasnya electrical dia akan lalu daripada positif dan ke negatif atau ground. Kemudian kita ada satu pin yang kita tap dari sini. Ini akan masuk dekat digital pin pada Arduino lah. So ini akan jadi pin input dan ini pun pin input lah. Pin input ni, okey, untuk external pull up resistor ni, dekat sini, ini sebelum kita tekan dan ini semasa kita tekan. Dia gambar dia sama, cuma yang beza dia adalah contact point ini. Okey, sebelum kita tekan, current akan flow dari sini sampai P in. So dia akan dapat value 1. Faham tak ni? Sebelum kita tekan, current akan flow kat sini dan condition dia adalah 1. Bila kita tekan, bahagian sini akan jadi close. Sebab dia normally open, dia tak bersambung sini, dia akan jadi close. Bila dia jadi close, apa yang berlaku? Current akan flow melalui ini dan terus ke ground. So tak ada current yang akan melalui P in. P in akan bacaan kosong. Nampak tak beza dia? Ini sebelum kita tekan, ini bila kita tekan. Bacaan dia 1 sebelum kita tekan, bila kita tekan kosong. Berbeza dengan external pull down resistor. Bezanya adalah resistor dia dekat sini. Okey, sama juga supply dia 5V. Kali ini dia tak masuk resistor dulu, dia direct masuk dekat push button. Dan ini adalah knob open. Dan sini kita tap P in antara push button dan resistor. Sama pada kedua-dua tempat ni. Ni pun sama. Resistor, push button kita tap sini. Yang untuk external pun sama. Push button, resistor kita tap di tengah dia. Ni untuk ini akan masuk dekat pin input Arduino. Ini dekat supply Arduino. Ini ground Arduino. Okey, sama dengan yang tadi. So kita tengok sebelum kita tekan, apa jadi? Supply akan lalu sini
dan dia tak lepas, dia tak bersambung, dan kat sini akan bacaan dia kosong. Kemudian bila ditekan, 5 volt ni akan masuk dan keluar. Kali ini dia akan pergi ke sini dan bacaan dia 1. Nampak? Beza yang tadi, kalau kita boleh compare, kita compare semula. Sini tak tekan 1, sini tak tekan 0. Sini tekan 0, sini tak, sini kita tekan 1. Saya rasa kalau dari segi kita nak buat programming, kita akan fikir logik lah. Tak tekan 0, tekan 1. So saya lebih prefer yang ini berbanding yang ini. Okey. Kemudian kita tengok dari segi wiring. Okey. Kalau kita tengok kat sini, saya cuba 5 volt, dia akan pergi ke resistor. So untuk Arduino, 5 volt dia di sini, dia akan pergi ke resistor, betul? Kemudian keluar resistor, pergi push button. Keluar resistor, pergi push button. Keluar push button, pergi ground, betul? Ground. Dan kita tap PE ni, input point ni, antara button dan resistor. Antara button dan resistor, kita tap kat sini. Okey, kita tengok lebih jelas. Sorry. Okey. Dari sini pergi ke resistor, keluar resistor, pergi button, keluar button, pergi ground. So kita tap dia kat tengah. Ini kita boleh pakai 12, 11, 10, 9, 8. Oleh kerana tutorial saya hari tu saya pakai daripada 2 hingga 11. So kita pakai 12 lah. Ini pakai apa pun tak kisah, nak pakai kat sini pun tak kisah, mana-mana. Okey. Berbeza dengan pull down resistor. Sama juga, tab ni kat 12. Kalau kita tengok layout kita punya button dengan resistor, saya tak ubah. Yang berubah, kalau saudara perasan, kat sini tadi dia jumpa ground, maaf saya, jumpa 5 volt. Yang kat sini jumpa ground. Untuk pull down, dia terbalik, supply kat sini. Kalau kita tengok semula atas ni, 5 volt direct pergi ke switch. So 5 volt direct ke switch. Keluar switch, keluar switch, dia pergi ke resistor dan ground. Dia pergi ke resistor, resistor ni akan ke ground, betul? Dan tengah-tengah ni kita tap untuk input. Tengah-tengah ni kita tap untuk input. Kalau kita tengok tak banyak beza. Beza ini supply dia dengan ini. Saya harap ini dapat membantu anda untuk memahami cara wiring push button dengan lebih mendalam lah. So lepas ni kita akan pergi ke wiring dan programming. Kita nak tengok betul tak teori ni. Terima kasih. Baiklah, seterusnya saya akan fokus pada external pull down resistor. So kita mulakan pendawaian dengan 5 volt ke switch push button dan ke resistor dan ke ground. Okey, kita lihat kat sini. Saya akan sambung 5 volt daripada board ke point ini dan bersambung kepada push button. Push button ni kembali pada board dan bersambung dengan resistor. Dan resistor ni akan ke ground.
Okey, setelah selesai, kita tap satu wire di antara push button dan resistor. Kita tap ke nombor 12, pin nombor 12. Kemudian kita tap antara push button dan resistor. Kita tap tengah-tengah. Kita pergi ke pin 12. Pin 12. Okey, selepas siap pendawaian, kita akan mula dengan programming lah. So first thing yang kita kena buat ialah kita nak kena declare. Sebelum ni saya dah declare untuk LED lah. LED semua kita dah declare. Dan saya perlu tambah satu lagi, integer push button 1 pada pin 12 semicolon. So kat sini saya bagi tahulah kita ada satu push button baru. Nombor pin dia adalah 12. PB1 ni apa-apa nama pun kita boleh letak. So untuk senang saya letak PB1 lah. Dan di kedudukan pin number 12, dia adalah satu integer. Okey. Bila kita dah declare ada benda baru dekat digital I/O kita akan declare pin mode dia. Pin mode PB1 sebagai input. Ini kita perlu declare lah sebagai input. Yang lain LED sebagai output. Okey, kemudian kita akan cuba buat program. Okey, sekarang kita nak tahu adalah status dia. Status push button tu ditekan atau tak. Kita bagi dia satu nama, PB1 status. PB1 status sama dengan digital read. Apa yang kita nak read? Kita nak read push button 1. So kita letak PB1 semicolon. So kat sini kena hati-hati sebab kita kena faham sebenarnya digital, kalau kita digital write sebelum ni, digital write LED 10 high atau low. Dia ada dua parameter, high dengan LED 10. Maknanya LED 10 kita nak hidupkan. Tapi yang untuk digital read ni, kita just nak baca PB1 ni punya status. Kita tak tahu high ke low ke apa lah. Kita just nak baca. So kita guna digital read PB1. Okay. Dan digital read PB1 ni, status ni akan dimasukkan ke dalam PB1 status. Sama ada dia on ke, dia off ke. Okay. Kemudian kita akan belajar apa itu if statement. Okay, untuk buat if statement, if, dan dia ada dia punya ini syarat dia. Bila dah lepas syarat, kita ada ini dan ini, curly bracket, ini dan ini. Maknanya bila syarat ini dipenuhi, dia akan buat kerja sini sampai sini dalam curly bracket ni. Okey, contoh if PB1 status sama dengan on, kita nak buat apa? Digital write. Okey, LED 1 kita nak onkan dia. So kita kena high semicolon. Okey, kat sini bermaksud jika push button 1 status sama dengan on, maka hidupkan LED 1. Nampak?
Okey, kat sini saya gunakan sama dengan. Kalau boleh fokus kat sini kan, sama dengan. Saya bukan tulis sama dengan. Ni kena bezakan. Kalau sama dengan ni bermaksud apa yang nilai di dalam ni dimasukkan ke dalam PB status. Okey. Nilai dalam digital read PB1 dimasukkan ke dalam PB status. Kalau yang ini pula comparison, dia compare. Saya bagi jarak sikit lah kasi nampak. PB status ni 1 ke 0 ke 2 ke 3 tak kisah, as long dia integer lah. Sebab kita dah declare dia sebagai integer. Okay, PB status ni sama dengan 1 tak? Kalau sama dengan 1, buat kerja ni. Contoh, jika saya lapar, saya makan. Jika saya lapar ialah dia punya syarat dia, dan saya makan ialah kerja yang dia buat. Okey, untuk ini kita akan try yang simple dulu dan kita hantar. Oh, maafkan saya tak sambung lagi wire. Okey, saya akan sketch tool, saya akan set port ke port 4. Okey, sebelum dia berjaya hantar sekalipun, kita dah nampak kat sini dia ada PB1 status tak declare, was not declare. So kita belajar troubleshoot. Kat sini dia bagi tahu PB1 status tak declare. Ya, betul, saya tak declare di atas ni. Okey, sebab dia tak tahu PB1 status ni sebagai sifat dia adalah integer ke, boolean ke, kan, string ke, float ke, dia tak tahu. Okey, oleh kerana kita 1 dan 0, on off 1 0, kita letak dia sebagai integer. Okey, int pb1 status. Kalau kita tengok atas ni, saya dah bagi tahu PB1 ialah 12. Nilai PB1 ialah 12. Untuk PB status ni, dia boleh jadi 0, dia boleh jadi 1. Dan saya tak nak set dia sebagai 0 dan 1. Dia akan ikut punya keadaan dia lah, sama ada dia hidup ataupun dia mati. So kat sini PB status ni, push button ni, saya semicolonkan dia terus. Dia boleh ubah ikut dia punya result daripada push button. Okay, so kat sini automatic kita dah declare. Kita try hantar. Expected declaration before before ni curly bracket token. Declaration before. Okay, kalau kita tengok ini, kalau kita tengok yang ni, yang ini kawan dia dengan ni, sebab dia automatic akan jadi petak sini. Kalau saya klik yang ni dengan yang ni, so yang ni dia tak ada kawan sebenarnya, saya terlebih buat, dan saya buang. Kemudian kita akan hantar kepada kita punya bot lah. Okay, saya cuba hantar. Kita tengok ada lagi tak kesilapan yang berlaku. Okey, dia tengah hantar sekarang. Done. So kita dah hantar dan tak ada lagi error kat sini lah. Bermaksud kita kena cuba. Okey, kalau kita nak tekan, kita kena tahu apa yang kita akan buat dan result yang kita dapat. Sekali lagi saya terangkan, kalau saya tekan push button 1, jika saya tekan push button 1 jadi on, maka lampu LED 1 akan hidup. Okey, kita tengok. Saya tekan. Ya, lampu bernyala. Kalau saya lepas, okey, kat sini ada satu masalah lah.
bila saya tekan lagi, dia cuma berlaku sekali. Bermaksud kerja yang kita buat ni, jika saya tekan, kita akan hidupkan LED 1. Kita dah suruh sistem ni buat kerja ni. Tapi kalau kita lepas, kita tak bagi tahu dia apa dia nak kena buat. So kat sini kita boleh cuba, okey. Kita boleh cuba lagi satu, kita insert lagi satu if. If apa? PB1 status. Tadi tekan kan? Kalau tak tekan, sama dengan kosong. Okey, sama dengan kosong. Digital write. Okey, digital write apa kita nak buat? LED 1 akan mati. Nampak? Silap semicolon. Okey, kat sini dia akan buat dua kerja. Kalau kita tekan, dia hidupkan. Kalau kita lepas, dia mati. Okey, kita cuba tengok. Kita hantar dulu program ni. Dan okey, dan kita cubalah. Kita cuba kalau saya tekan, okey. Saya tekan, dia hidup. Saya lepas, dia mati. Saya tekan lagi, dia hidup. Saya lepas, dia mati. Okey, itu untuk penggunaan if. Selain daripada if ni, kita boleh buat lagi satu. Saya set dia sebagai komen. Bermaksud komen ni dia tak proses lah. Okey, sebab saya nak tunjuk satu contoh lagi penggunaan else. E-L-S-E, else. Else, curly bracket. Apa yang kita nak buat? Digital write. Sama je. LED 1 sebagai low. Okey. Bermaksud kat sini, jika saya tekan, digital write ini akan hidupkan lampu 1. Selain daripada saya tekan, kita ada dua keadaan je lah. Tekan tak tekan kan. So kat sini, kalau saya tekan, LED 1 hidup. Selain daripada tu, else, digital write LED 1 low, dia akan matikan. Tadi kita guna yang ini. Sekarang kita cuba guna else. Adakah result dia yang sama? Kita try. Okey, done. So kita boleh cuba. Kita tekan, dia menyala. Lepas dia mati. So bermaksud kat sini, kita ada dua cara boleh buat programming. Programming ni ada banyak cara actually. Jadi kalau ada orang yang suka guna else, ada orang guna dua statement supaya dia mudah faham. Else ni mungkin dia kurang faham kan. Dia gunakan dua statement. If ni tak ada masalah, as long result dia dapat benda yang sama. Okey, untuk hari ni saya rasa itu saja penerangan daripada saya. Mungkin akan datang kita akan fokus lebih kepada push button pula. Apapun sekiranya anda ada sebarang komen, boleh komen di ruangan komen untuk kita kongsi ilmu ni bersama. Sekian, terima kasih.